Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن Allah ala nasrihim laqadir. Sadaqallahu azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballighu anni wala ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya mutamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang bertuliskan ilmukumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Selasa ini 28 Jamadul Awal 1440 di Nigeria bersamaan 12 Disember 2023 Masih mari sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh yang berbahagia Sarjan Dasmi dari bahagian Pemetuhan JIPS IPK Perak. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, semoga beliau dan sekalian kita dikurniakan Allah SWT ganjaran yang terbaik atas usaha mengimarahkan surau kita ini bersama-sama berjemaah menunaikan solat fardu zuhur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan usaha-usaha kita ini akan berterusan dan mudah-mudahan akan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslim rahimahullah, teruskan perkongsian isi kandungan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahagian kedua daripada hadis yang ke-19 Al-Hadithu At-Tasi' Ashar yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu. Ya, di mana hadis yang kita kongsikan pada kuliah yang lalu ini hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah taala yang menyebut bahawa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ini hadis hasan dari satu jalur perawi dan hadis sahih dari satu jalur perawi yang lain. Jadi ada satu lagi hadis daripada jalur selain perawi selain Imam At-Tirmizi, juga pesanan Nabi SAW kepada Ibn Abbas dalam keadaan yang sama, tetapi isinya ataupun pesanan Nabi itu agak sedikit berbeza. Bermakna ada satu kemungkinan di mana
Nabi berpesan kepada Umar bin Abbas, pesanan yang berbeza dalam waktu yang berbeza. Maknanya tidak ada percanggahan antara hadis yang pertama yang kita telah sebut, telah kongsikan pada kuliah lalu, dengan hadis yang kita akan kongsikan sebentar lagi. Tidak ada percanggahan. Benarnya sama, sama pada maksud ataupun pengajaran, walaupun berbeza dari segi ayat dan ibarah. Jadi kita lihat apa yang dipesan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis selain Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Wa fi riwayati ghairi At-Tirmizi, daripada riwayat selain Imam At-Tirmizi, Nabi SAW berpesan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillaha tajidhu amamaka, peliharalah hak Allah, niscaya anda akan mendapatinya di hadapan anda. Macam saya sebutkan dalam kuliah yang lalu, terjemahan yang diterima oleh semua orang, ganti nama kedua ialah anda. Kalau kamu ni ada beza, ada setengah tempat kamu itu merujuk pada ramai, ada setengah tempat kamu itu boleh merujuk kepada seorang. Kalau guna perkataan engkau, mungkin pada setengah orang Melayu perkataan engkau itu biasa, tapi mungkin pada setengah orang Melayu perkataan engkau itu bunyinya kasar. Jadi kita gunakan perkataan anda. Inilah perkataan yang digunakan oleh P. Ramli dalam filem 6 Jahanam, ketika Tantari berhadapan dengan 6 Jahanam, waktu memburu 6 Jahanam tu, kan, dia tak guna engkau ataupun kamu, dia guna anda. Jadi pada saya, anda itu perkataan yang boleh diterima oleh semua orang. Jadi kita terjemahkan, peliharalah hak Allah, niscaya anda akan mendapatinya di hadapan anda. Baik. Apa maksudnya? Maksudnya peliharalah hak Allah, maknanya peliharalah segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya anda akan mendapatinya di hadapan anda. Maksudnya, kita akan berasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Taala itu tidak jauh dari kita. Bukan segi jarak, sebab tidak ada jarak. Allah Taala itu tidak ada berat, tidak ada jisim, tidak ada berat, tidak ada jarak, tidak ada ukuran. Maksud hadapan itu bukan segi jarak, rasa, kan? Sebab dalam hadis lain Nabi SAW pernah bersabda, aqrabu ma yaqulu 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seorang itu pada Tuhannya ketika dia sedang sujud. Bila sujud tu, adakah Allah Ta'ala duduk depan kepala kita? Tidak. Sebab Maha Suci Allah daripada ada sifat makhluk. Macam saya hadapan tuan-tuan, hadapan Ustaz Adi, depan Cik Ayub, bukan. Allah Ta'ala tidak layak sama sekali untuk padanya jarak, padanya arah, tak ada. Jadi paling dekat tu maksudnya perasaan kita. Kita terasa Allah Ta'ala itu sangat hampir pada hati kita. Itu maksud dia. Kita tak terasa jauh. Tidak terasa jauh, maksudnya tidak, rahmat Allah Ta'ala tu dekat pada kita. Itu maksud dia. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, Ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rif ka fi syiddah.
Kenali, ingatilah Allah pada waktu kamu senang, niscaya dia akan mengingati kamu pada waktu kamu susah. Ingatilah Allah pada waktu anda senang, niscaya dia akan mengingati anda pada waktu anda susah. Ini yang kita banyak terlepas. Ingat Allah masa susah, masa sakit, Allah. Tak berhenti-henti zikir Allah, Allah, Allah. Bila senang, kan, tak ingat Allah pun. Sepatutnya waktu kita diberi kesenangan, itulah kita lebih ingat kepada Allah. Syukur, Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih beri kita kesihatan, kelapangan. Patutnya gitu, kan? Tapi banyak. Sebab itulah Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, ni'matani maqbunun anhuma kathirun minan nas. Dua nikmat yang manusia lupa kepada keduanya. Kebanyakan manusia lupa kepada keduanya. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Kesihatan dan kelapangan. Masa lapang, masa sihat tak ingat datang surau masjid, jauh je. Nama naik baru datang surau, nama tak naik tak datang surau. Saya kagum ada seorang pegawai kita baru-baru ni, nama tak naik pun datang surau. Dan kerana pada sangkaan dia malam tu ada majlis bacaan Yasin dan tahlil. Rupanya tak ada, sama-sama surau gelap. Saya kata, saya lupa tuan dot petang tadi, kalau saya tahu saya cakap, beritahu kata tak ada. Itu tak cakap dengan saya, dia diam je. Rupanya dia datang. Nampak? Ini contoh orang yang ingat pada Allah waktu senang dan waktu susah. Tak disuruh, tak naik kota pun datang. Ada sebahagian orang kita, nama naik dalam kota pun tak datang. Bila keluar surat, dia jawab macam-macam. Anak sakit lah. Wah, anak tak sakit pun buat alasan. Anak sakit lah, tak sihat lah, isteri tak sihat lah, macam-macam lah hal. Alasan-alasan yang dikira logik. Sebenarnya nak mengelak hadir. Itu ada kota. Jadi kalau dah gitu, naik masuk kota pun macam tu perangai. Apatah lagi kalau tak ada dalam kota, jauh sekali. Ini perangai kita, sebahagian kita, lupa kepada Allah waktu senang. Sedangkan Nabi kata, ingat Allah pada waktu senang, niscaya Allah ingat pada kita waktu susah. Baik, apa lagi pesan Nabi SAW? Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah sungguhnya apa-apa yang ditakdirkan tidak berlaku kepada anda, tidaklah ia akan berlaku kepada anda. Jadi apa-apa yang ditakdirkan tak berlaku tu, dia tak akan berlaku. Tak payahlah kita nak ungkit apa mesej di situ, tak payah disebut-sebut lagi perkara yang telah berlalu. Benda bukan rezeki kita, bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita nak dot. Tak payahlah ungkit, kalau aku buat macam ni tak jadi, tentu begini, tentu tak jadi begini. Tak payah. Kalau aku tak masuk ni, dah tentu aku tak gagal ni. Kalau dia takdirkan tak berlaku, memang dia tak akan berlaku lah. Tak payahlah kita kenang-kenang balik, pandang ke hadapan. Kata orang sekarang, move on. Betul? Kan? Kalau tanya diri saya boleh je nak sebut. Contoh kan, kalau saya ambil perkhidmatan pendidikan, mungkin hari ni saya dah jadi timbalan ketua, guru kanan, contoh. Tapi saya memilih masuk perkhidmatan kawal Islam. Inilah keadaannya dari 2008 sampai hari ni 2023.
Contoh, boleh nak sebut. Tapi macam Nabi kata tadi, apa yang tak berlaku pada kamu, dia takkan berlaku. Jadi kita move on. Tak payah tersebut benda yang dulu. Tak payah tersebut. Benda tu dah tertulis dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah takdirkan kita berada dalam pasukan ni. Sama ada sebagai pegawai atau anggota atau pegawai awam. Allah Taala dah takdirkan. Allah Taala tak takdirkan kita duduk di hospital, duduk di jabatan kebajikan masyarakat, duduk dalam pasukan tentera, duduk di berkhidmat di sekolah-sekolah. Allah Taala tak takdirkan di situ. Allah Taala takdirkan kita berada di sini. Adalah sebabnya yang Allah Taala tunjukkan pada kita dan Allah Taala tak tunjukkan pada kita. Kalau aku tahu aku tak kahwin dengan dia, kan handsome pun, muka macam burung kekak tua, handsome. Tu kata labi pada lambu. Kan? Tak payah akak terima suami akak tu kalau rupa macam labu pun terima akak weh. Tu Allah Taala dah takdirkan pada akak. Mungkin muka dia macam labu tapi hati dia suci bersih, menerima kita seadanya. Cuba kalau dia handsome, dia pun tak nak kita, baik dia pergi cari perempuan lawa, baik dia pergi cari Era Fazira ke, pergi cari siapa lagi yang janda-janda, arti janda yang lawa-lawa. Dia cerita pasal dia handsome. Dia kata aku handsome, aku nak cari perempuan lawa, bukan nak cari macam kau. Sebab dia tak nak takdirkan bagi kita, suami kita begitulah rupanya. Allah tak takdirkan yang lain. Jadi kalau begitu ada, kita boleh terima. Isteri kita seadanya, suami kita seadanya. Kerana itu dah tertulis di takdir dalam takdir Allah SWT. Yang tak tertulis itu dia tak akan tertulis. Itu kata Nabi SAW. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa dia Nabi sebut lagi yang lain? Dan apa-apa yang takdirkan berlaku pada kamu, ia tetap akan berlaku kepada kamu. Jadi kalau dah ditakdirkan berlaku, dia akan berlaku lah. Kita tak mampu menepis takdir. Betul tak? Kalau takdir akak akan ada madu, akak tak payah nak mengungut. Memang itu dah dituliskan. Terimalah akak ni. Kan? Ada setengah perempuan meraung. Dapat tahu suami kahwin kedua, kahwin lagi, meraung, menyalah tak, ya Allah, kenapa kau jadikan kau zalim pada kau jadikan aku begini. Kenapa perempuan lain tak dipilih, kenapa aku dipilih? Menyalahkan takdir. Dengar lagu Suratan Takdir Gersang tu nyanyi sikit, baru faham. Takkan nak suruh UMAI menyanyi depan meja kuliah ni, tak syok lah tadi. Kalau karaoke tak apa, boleh nyanyi lagu Suratan Takdir kan. Ni depan je kuliah nyanyi, tak betul. Tapi tu ada cerita. Terima kak, tak apa. Kalau dah berlaku tu terima. Kita fikir macam mana nak jadi seorang isteri yang terbaik untuk suami kita, yang lebih baik daripada madu kita. Payah sangat akak PM TikTok Kak Tam, tanya dapatkan nasihat daripada dia. Kak Tam buka TikTok, akak ada TikTok kan? Buka TikTok, cari Kak Tam, tanya Kak Tam, ngadu dia, PM dia, Kak Tam, suami saya baru kahwin lagi, apa nak buat? Nanti dia bagi nasihat lah. Kalau tanya saya kadang, saya cakap elok je, tak kena dengan akak mau mengamuk sekali. Tanya orang perempuan, sesama perempuan, tanya Kak Tam tu, macam mana nak buat? Ada TikTok tu, dia cari TikTok tu, Kak Tan, Kak Selina Tan tu, itu perempuan menasihatkan perempuan, boleh jadi. Jadi Nabi kata begitu, apa yang dia takdirkan tu dia memang akan berlaku. Kita tak mampu menolak takdir. Wallahu a'lam. Saya menerangkan je kak, bukan saya menyokong semua lelaki yang berpoligami. Dah ada juga lelaki yang berpoligami yang tak adil. Sebab Nabi itu Nabi sebut seseorang lelaki yang berpoligami
Kalau tak adil, Allah Ta'ala akan bangkitkan dia di padang mahsyar dalam keadaan bahunya sengit sebelah. Tu Nabi sebut tu, Nabi yang kahwin 9. Kan? Suami kita baru kahwin 2, tapi tak adil, sengit sebelah. Nabi kata, kan? Baik. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahawasanya kemenangan menyusuli kesabaran. Ini Nabi menerangkan sedikit tentang ayat Al-Quran, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kan? Dalam surah An-Nasr ataupun surah Al-Nashrah tu. Kan? Apa maksud dia? Maka Nabi terangkan, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahawasanya kemenangan itu berserta kesabaran. Ini kemenangan itu akan bersama-sama orang yang sabar. Kalau akak rasa saya bohong, Nabi bohong, buka filem Sabar, tonton filem Sabaruddin Tukang Kasut. Tonton filem tu. Memanglah kualiti dia out, suara out, gambar out, tapi boleh lagi ditonton. Boleh kita tengok pengajaran. Tengok bagaimana sabarnya Sabaruddin melayan kainah isteri dia. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan dia berkahwin dengan puteri raja, jadi pewaris kepada tahta pemerintahan. Nampak? Itulah berkat orang yang sabar ni. Nama pun Sabaruddin. Jadi sebab itulah kalau kita lihat saudara-saudara seagama kita di Ghazah, mereka sabar berhadapan dengan musibah yang menimpa mereka. Walaupun berat, sangat berat pada mata kebanyakan manusia. Kita, kalau kita ni meraung lah. Kak, kalau akak meraung dah, baru kena Covid dah meraung. Baru kes Covid naik dah meraung. Alah Ustaz, boleh ke raya ni nanti ke PKP balik, nak raya macam mana? Ditanya sebut raya pula. Kau PKP nanti tak boleh nak balik raya. Janganlah panik kat, kes naik, ada peningkatan. Bukan kata sampai macam 2021 dulu. Tak, dia naik. Akak kena anggap Covid tu macam denggi. Dalam denggi ada pasang dan surut. Ada masa pasang, ada masa surut. InsyaAllah keadaan-keadaan yang berlaku pada 2020 dan 2021 tidak akan berulang. InsyaAllah. Baik. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan bahawasanya kemudahan menyusuli kesusahan. Kan? Maknanya selepas susah tu pasti ada senang. Kata orang putih, no pain no gain. Memang kita nak dapat suatu kejayaan tu, memang kata orang kampung saya tu Kak, berlelah dulu, berpeluh-peluh kita, bersusah payah kita, berjerih payah kita, baru dapat kejayaan. Kan? Macam atlet masuk sukan Olimpik dan dapat pingat emas, banyak dia berkorban masa remaja, masa muda, masa bersama keluarga, masa bersama kawan-kawan, dikorbankan sebagai ganjarannya dapat pingat emas Olimpik, jadi juara. Itu dia. Wallahu a'lam. Wa anna ma'al usri yusra. Ni dia yang Quran sebut, innamal usri yusra, innamal usri yusra. Ni dia. Wa anna ma'al usri yusra, bahawasanya kemudahan menyusuli kesulitan. Maknanya memang selepas kesusahan itu akan adanya kesenangan. Nabi
beritahu kepada Abdullah bin Abbas. Sebab apa? Sebab ketika itu para sahabat sudah berada dalam keadaan selesa di kota Madinah, berbanding ketika mereka berada di Mekah selama 13 tahun memeluk agama Islam. Selepas Nabi diutus 13 tahun awal di Mekah tu, memang serba-serbinya sukar, susah. Ada yang menderita, ada yang berkorban syahid, ada yang terpaksa berhijrah, meninggalkan tanah air, berhijrah, kan? Tapi Abdullah bin Abbas tidak melalui perkara-perkara itu. Abdullah bin Abbas tidak melalui keadaan seperti itu. Maka Nabi pesankan kepada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya selepas setiap kesukaran itu ada kesenangannya. Jadi itu adalah lumrah dalam kehidupan. Kita nak dapat kesenangan, memanglah akan ada ditempuhi kesukaran, baru kita beroleh kesenangan. Sebelum beroleh kejayaan, kita berhadapan dengan cabaran. Kalau kita dapat mengharungi cabaran tu, maka insya-Allah kejayaan akan berada di hadapan kita untuk kita kecapi. Begitulah hadis pesanan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam selain Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Jadi habislah kita membincangkan tentang al-hadis at-tasi'ashar, hadis ke-19. InsyaAllah pada kuliah kita datang kita akan membincangkan al-hadis al-ashrun atau hadis yang ke-20. Yang baik dari Allah SWT, yang kurang daripada kita semua. Allah SWT wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.